A good professional speaker is bila dia duduk kat atas ni, sometimes orang kenal dia, orang tak kenal dia, tapi when people leave, bila orang tinggalkan venue tu, dia punya world view berubah, dia punya perspektif terhadap macam mana dia melihat dunia ni berubah. Assalamualaikum, selamat datang ke satu lagi episod Richard Susawan. So seperti biasa dalam podcast kita selalu jemput panel-panel rakan-rakan kita daripada dalam industri, berbagai industri. Hari ini juga satu podcast yang istimewa untuk saya sebab saya nak jemput seorang rakan dalam bidang yang sama, dalam bidang yang sama. Jadi tanpa membuang masa saya terus nak jemput dia lah. Assalamualaikum Cik Johan. Selamat datang ke podcast. Oh, dah ada Encik Johan Encik rasa Johan. formal pula hari ni. Tak ada. Kita macam biasa. Intro sikit tu je Encik kan. So maybe Johan boleh perkenalkan diri dulu kepada kita punya audience untuk mereka yang mungkin belum lagi mengenali Encik Johan kita. Wah, nak perkenalkan version pendek ke version panjang? Version pendek sebab kita nak borak lagi lepas tu. Oh. Maybe version pendek dulu so that aku boleh tanya kau soalan-soalan seterusnya. Okay. So sekarang ni saya seorang trainer yang saya bercakap tentang leadership in corporate organisation. So most of the time saya bantu managers untuk jadi a better leaders in organisation. Because kebanyakan in any organisation, mana-mana organisation, masalah dia adalah untuk they grow the business, they need leadership. And most of the time leadership is not being taught. Kita tak ajar leadership dekat universiti, dekat sekolah apa semua. And now they are being promoted, they need to assume leadership punya role. So sekarang nak jadi leader tapi tak pernah diajar macam mana. So that is where saya datang ke organisasi-organisasi dan saya train mereka untuk jadi effective leaders, effective managers and effective leaders. So secara simpelnya Johan Irwan seorang leadership trainer, Leadership speaker, leadership author, trainer and coach. So dia trainer, author dulu lah kot. Author, trainer, coach. Sebab kau tulis buku kan? Right. Dah ada tulis buku. Okay, so Johan antara salah seorang rakan saya yang saya admire lah sebab dia dah ada buku. Aku belum ada. Jealous. Admire sebab kita ada satu perasaan, aku nak buat juga macam Johan, nak tulis buku satu hari. Okay, so backstory sikit lah. Mungkin audience kita mungkin tak kenal. Mungkin kenal rapat dengan Johan tapi kita nak introduce sikit. So dalam industri dah berapa lama? Dalam industri buat training ni dah berapa lama? So far full time ni dah 10 tahun. So this I celebrated 10 years punya anniversary resign. 20 Disember adalah hari terakhir saya bekerja. So kerja. Tahun ke-20 ni dah 10 tahun 8 hari. 8 hari, okay. Secara full time. As a trainer As a trainer. Trainer speaker lah. So sebelum tu buat apa? Sebelum tu buat apa? Saya punya background dulu memang belajar engineering lah. So dalam buku saya cerita sikit lah macam mana boleh terjerumus terjebak dalam engineering. So lepas kerja dalam 3 tahun, so saya tak boleh nak imagine saya 10 tahun akan datang saya masih lagi jadi engineer. So bila kita tengok orang dah kerja kat situ 10-15 tahun kan, dalam hati kita say, I don't want to be like that lah lagi 10-15 tahun. So and kebetulan time tu tahun 2008. So 2008 ada financial crisis kalau kita ingat lagi dan produk saya kerja kat manufacturing, kerja kilang, manufacturing yang mana kita ekspor produk kita ke US, ke Europe. So bila ada economic crisis, so dia orang tak beli kita punya produk. So production down. So operator ni semua disuruh bercuti. So satu reflection yang ada pada saya pada ketika itu adalah as an engineer, no matter how hard I work, kita tak boleh nak merubah ni. Orang dah kena paksa, operator yang dah kena paksa cuti tanpa gaji apa semua ni, kita tak boleh nak bantu dia orang. So kita kerja keras pun kita tak boleh nak bantu dia orang. So saya ada satu pemikiran yang mana kalaulah saya duduk dekat marketing, mungkin
kita boleh buat something lah, economic crisis ke apa ke, kita create lah campaign baru ke, produk baru ke, apa ke, supaya orang beli, dan adalah kerja untuk orang. So saya pun apply kerja, saya dapat kerja product marketing executive, and then sebagai marketing pula, saya dalam ni, saya dah teman nak buat ni. Selepas 3 bulan, 6 bulan, saya dah cuba untuk buat yang terbaik. So lepas 6 bulannya tu, saya bertanya dekat saya punya boss, please give me direction. Saya rasa macam tak ada direction lah masa saya kerja tu. Yang saya ingat lagi, saya punya boss cakap, how do I give you direction? Our CEO also keep on changing direction. Okay, so dekat situ saya realise it is not about engineering, it's not about marketing, it is about leadership. Okay. So segala-gala yang berlaku dalam dunia ni is because of leadership. Kenapa kita ada a good society, good community, good tamadun yang bagus pun is because of kita ada leaders. Kenapa, macam mana kita nak meningkat, nak Malaysia nak jadi lebih orang kata negara maju pun, kita perlu leaders. So dekat situ timbulnya satu persoalan, what makes a good leader? And dekat situ saya mula membaca, mengkaji dan sebagainya, dan tahun 2011 saya dapat satu, ni kebetulan Allah nak atur 2011 saya dapat satu peluang untuk coordinate one of the leadership program untuk GLC. Saya sangat-sangat excited. So we work in a team. So kita dapatkan lecturer daripada international, locally and internationally, so called top lecturer lah. So after kita dah jalankan, diorang bayar beratus ribu tau untuk program ni. Lepas tu kita dah jalankan, of course some of lecturer memang superb lah, but a lot of them means banyak yang saya rasa macam tak dapat nak relate apa yang mereka cuba sampaikan dengan audience yang ada pada ketika tu, and macam saya rasa macam audience macam tak puas, macam tak belajar banyak. And saya duduk kat belakang pun saya rasa macam kenapa macam tak banyak belajar, because I wanted to learn about leadership, but I end up tak belajar banyak. And it turns out that macam I think that saya yang paling ni sekali kita tengok evaluation form. Evaluation form memang alamak teruk betul lah evaluation form. Dan paling worst sekali adalah client blame saya because of bringing all this lecturer. So tertimbulnya satu persoalan, can I do better than them? Boleh tak saya buat lebih baik daripada mereka? And I being a seminar junkie since 2009, saya attend semua lah program-program daripada start dengan Robert Kiyosaki, T-Half Acre lah, mana-mana ada program. Singapore ke Malaysia? Singapore T-Half Acre dekat Malaysia dulu, lepas tu pergi Singapore. And time tu memang T-Half Acre memang conduct lah. Sekarang kalau yang siapa tak pernah attend, yang tak familiar, T-Half Acre dah tak jalankan program dia. Tapi time tu dia buat. Dia saya sempat berguru dengan dia lah. So call, tapi saya tak ada duit lah time tu nak pergi advance. Dan the realization is, can I do better than this lecturer? Saya rasa mungkin boleh, tapi saya tak ada profesor, saya tak ada doktor, dan saya bukan seorang CEO of a company ataupun a corporate leader. So saya punya background engineering. Apa credibility saya nak cakap pasal leadership? Betul. So mungkin saya kata okay, tak apalah kita pergi apply masters in leadership and talent management. Time saya apply lepas tu bila saya nak apply by research, dia kata kalau you not go by research tak boleh because of you punya first degree in engineering. So kalau you management ke apa ke boleh lah, ni tak boleh. So alamak tak boleh. Lepas tu saya duk fikir-fikir balik, kalau lah saya masuk ni buat masters, buat PhD, mungkin dia akan ambil masa dalam 7-8 tahun. Lepas tu saya ni pula yang tak penyabar kan, 7-8 tahun lama tu. Lama sangat tu nak nak tunggu. Lepas tu kalaulah saya habis buat apa semua ni, bila dah dapat ni, probably I'll end up like them. Orang yang saya rasa macam tak nak jadi macam dia tu, probably I'll end up like them. So bila kita bertanya soalan pada diri kita, kita akan dapat answer. So what else can I do? So dekat situ saya rasa saya jumpa banyak shortcut lah. Saya belajar dengan orang-orang yang saya rasa sekarang ni banyak jadi mentor-mentor saya lah. Saya pergi dapatkan TT 2012 saya pergi train the trainer pun tak belajar banyak sangat. Saya belajar NLP pun tak tahulah, mungkin pada ketika tu mungkin tak berapa, saya tak dapat betul-betul insights. Mungkin saya bukan something yang tiba-tiba membuka saya punya, orang kata how to say it's not something that I can pursue lah. And then saya jumpa dengan Arthur Kamazi, saya belajar colored brain, saya belajar all the directive communication method, and then this is something yang saya rasa bagi saya lebih sesuai dengan jiwa saya.
Dan until today saya rasa Colored Brain is one of the module yang memang saya selalu conduct. Dah 10 tahun, 11 tahun dah saya conduct program ni. And then dah 10 tahun dalam industri training ni. So I learn a lot lah within these 10 years. And sekarang ni after reflection, saya create a new model lah, kita panggil Rockstar. Rockstar speakers Rockstar speaker. And Al juga salah seorang yang dah attend kita punya Rockstar speakers punya blueprint and kita punya bootcamp kita punya bootcamp yang kita cerita macam mana sebenarnya perjalanan seorang tu nak jadi speaker. So aku sendiri pun kenal Johan dekat satu training tempat training lah. Lepas tu selalulah observe dia. Lama tak jumpa, selalu tengok dia dekat social media apa semua kan. Baguslah Johan ni aku admire sebab dia rajin explain kan. Dia kalau baca something dia explain. Kalau dia pergi attend something kan, dia akan letakkan dia punya insights. Apa dia belajar daripada certain situation tu. Yang aku sukalah. So aku pun decide untuk join kau punya Rockstar punya session baru ni. Aku suka sebab kau pecahkan the level tu kan. Dan aku rasa kat Malaysia ni, aku tak tahulah kat Malaysia ni dia pelik ataupun unik kan. Kita tengok kalau training industry training industry ni, so dia ada dua lah ada dua group. Satu yang corporate, satu yang public lah yang public. So Johan memang dalam the corporate sikit lah corporate sikit. Dan aku selalu tengok orang yang buat corporate ni dia tak buat public sangat. Dan orang yang buat public ni dia tak buat corporate sangat. Ataupun langsung tak buat. Tapi yang macam aku tengok lah sekarang, macam aku sendiri pun nak jadi trainer ni sebenarnya bukannya nak sangat jadi trainer. Dia macam by accident lah. Macam kau tadi cerita engkau rasa tak puas hati. Can I do better? Can I do better and all that. So macam aku pula, aku train budak-budak aku je masa aku tengah buat insurance, financial services masa tu apa semua. Aku duk train budak-budak aku lah. So ada member cakap, kau buat training ni kau tak ada certificate. Wah, okay lah ambil certificate lah and all that. Tapi macam aku tengok sekarang, dia dah jadi macam semua orang nak jadi trainer. Kan? Dan mudah untuk jadi trainer tu, sebenarnya mudah je. Kau ada 2-3 ribu, kau bayar untuk TTT 5 hari. Aku dengar makan dia pun best. Then kau dah jadi trainer kan. Jadi macam mana sebenarnya kita nak bezakan trainer yang betul-betul faham apa yang dia buat dan result yang dia boleh bantu klien tu dapat, versus trainer yang datang macam lepas tu kena pula semua dia boleh train. Aku tak tahu banyak, aku rasa macam sedikit sebanyak bila aku nak cakap diri aku trainer pun aku rasa macam tak best tu. Kan dia macam banyak sangat lah trainer-trainer yang aku rasa macam fake it till you make it, or memang fake, aku tak tahu kan. So aku nak tanya kau punya pendapat lah. Macam mana? Okay, pendapat aku lah pula dunia training ni dia dah go through a lot of evolution. Dan of course banyak orang buat prediction tentang training, a future of training dan sebagainya. Bila kita cakap pasal memang betul kita ada corporate punya market yang mana orang kat corporate ni dia tak pergi ke public, orang kat public tak pergi ke corporate, simply because of different needs and different motivation, different language. So biasa orang dah pergi ke public punya ni, dia languaging yang digunakan dengan corporate punya languaging dia lain. So kalau kita pakai language corporate dekat public, dia tak kena. Bila kita pakai language public dekat corporate pun dia tak kena. Sebab tu kadang-kadang orang yang bagus kat public pun dia cuba nak masuk corporate, dia akan struggle sikit sebab dia punya budaya, dia punya culture, dia punya ego pun lain. So kita kena faham market mana yang kita lebih selesa. Macam aku sendiri, aku rasa macam nak pergi public ni dah cuba dah. Aku dah cuba dulu semua kita cuba kan. Nak pergi public ni macam a little bit struggle, and mungkin bukan something yang here's the thing. Kalau kita pergi ke market public ni, kalau kita jual within this three thing, how to make money, macam nak buat duit, relationship, perhubungan, dengan health, kesihatan. Ni 3 area yang kita boleh pergi ke public. Tapi bila kita cakap pasal productivity,
effectiveness, leadership. This is where corporate market mungkin dia punya demand lebih. Bukan nak kata sini tak penting, sini penting, tapi the positioning dekat sini dia lain sikit, dia punya dia lebih mudah. So sebab tu dalam corporate punya training ni tajuk dia macam effective supervisory skill. Kalau kita jual effective supervisory skill dekat corporate market, dekat public market, tak ada orang datang. Memang tak ada orang datang lah. Okay. So that's why dia kata macam mana nak buat bisnes meletup 2024. Okay, so dia akan lebih mudah nak jual lah. So tu bahasa dah lain, copywriting dah lain, approach dah lain. Dan kenapa aku suka pergi ke corporate is because of bila kita assess kita punya weaknesses. Aku punya weaknesses, I can admit, nak buat marketing, nak buat copywriting, banyak benda yang macam kita tak master. And of course kita boleh cari partner, kita boleh outsource. Tapi in terms of languaging pun aku ada banyak advantage dekat corporate ni because of I came from the corporate punya background. Kita dah familiar dengan the situation, the motivation, the mindset. So kita can speak the same lingo lah dengan orang-orang kat corporate ni. Okay, so kita ada dua market kat sini. Tadi balik kepada soalan tadi, apa? So kita tengok ramai trainer yang fake ataupun fake it till you make it. Sebab kita tengok macam training ni dah jadi orang nampak macam peluang lah. Orang nampak macam peluang kan. Jadi semua orang nak jadi trainer kan. Baru keluar sekolah. Okay. Bukanlah sekolah menengah kan, tapi macam ada separuh tu macam kau at least ada some corporate experience lah kan. So aku pun ada corporate experience and ada industry experience. Bukannya keluar-keluar terus jadi trainer apa semua kan, tapi sekarang ni aku tengok ada separuh tu macam kerja setahun dah keluar jadi trainer kan. Cakap pula subjek-subjek yang nampak sophisticated lah kan, tapi aku tak tahulah, aku tak pernah test diorang punya modul sendiri kan, ataupun yang aku pernah test pun aku tengok banyaklah juga kebocoran. Betul kan. Jadi aku tak tahu adakah benda ni membantu industri. Okay, so kebanyakan orang jadi trainer ni sebab dia mungkin ternampak invoice, wish satu hari charge sampai 20,000. Okay, dia nampak the figure kat situ. Macam jual air liur je kot. Okay, that's the term yang biasa orang guna kan, jual air liur. Sebenarnya sebagai trainer ni dia bukan jual air liur. Kita jual insights and wisdom sebenarnya. Dan kebanyakan orang dia tak cukup lagi dia punya insights, dia punya perspektif towards sesuatu benda tu belum cukup mendalam. Kalau kita nak pergi technical, kita boleh pergi ke Bloom's taxonomy. Ada orang dia kat bawah tu remember, understand and apply. Kat bawah kita panggil low thinking skill ataupun kemahiran berfikir aras rendah. Biasa orang cakap pasal apa, kebat-kebat kan. Okey, ni lower order thinking skill. Kadang-kadang orang baca buku, orang baru nak ingat, tak sempat apply lagi, dah mengajar. Okey, bila dia buat macam tu, participants boleh rasa sebenarnya dia punya ilmu tak cukup dalam. So bila ilmu dia tak cukup dalam, orang tak belajar apa-apa, orang akan bagi evaluation yang teruk. So, tapi masalahnya the deal is already being made, tapi dia punya consequence is dia takkan dapat the second, third, fourth, ataupun orang takkan start bercakap tentang dia dekat industri. Industri training ni kecil. So kalau kita buat something yang bagus, which is bagi saya yang dah masuk ke higher order thinking skill, kita dah boleh analyze, kita dah boleh synthesize, kita dah boleh create, kita dah buat something yang macam kita punya insight tu dah lebih mendalam tentang suatu perkara. Bila kita cakap pasal perspektif, orang dengar, orang terus get it. So ada setengah orang dia explain, cara nak explain macam profesor kan, cakap tapi orang tak faham apa. So tak land, dia tak land macam apa dia cakap bunyi macam best, tapi aku tak berapa boleh tangkap lah kan. Sebab apa dia masih remember tau, dia masih cuba untuk faham, masih belum cukup faham lagi tentang benda tu. So dia tak boleh nak explain dengan cara yang mudah untuk orang faham, yang orang sekali dengar get it. Okay, so bila kita dapat buat benda macam ni, orang keluar dengan wah, I learn something new, dia akan mula bercakap. Bila dia mula bercakap, dekat situlah bagi saya trainers yang dah masuk level 3 ke level 4 ni, dia tak perlu buat marketing lagi, dia word of mouth. Orang cakap, kalau kau nak belajar pasal benda ni, kau cari orang ni. Kau nak belajar pasal benda ni, kau cari orang ni. So sebab tu kita tak boleh, biasanya orang-orang kat level, dalam Rockstar ada 5 level. Level paling bawah sekali amatur. Amatur ni is orang yang buat tapi tak dibayar. Banyak je orang yang buat free lah. Aku dah dapat TTT lah, dah dapat apalah, tapi bila dah ni
Orang pun tak nak, dia bayar pun orang tak nak jemput dia bercakap lah. Okay, so that is where dia dekat level amatur. So dekat situ biasanya kita paksalah buat secara free. Orang guna terms pro bono kan. Pro bono lah. Untuk so-called build portfolio nak dapat lah. pengalaman. Nak build dia punya portfolio, nak dapat recommendation sikit kan. So this is the safest place untuk kita buat mistake. Sebab orang tak bayar kita pun dia pun tak boleh nak expect tinggi daripada kita. And kat situ kita belajar. Kita belajar. And bila kita rasa macam kita dah ada substance sikit, kita boleh pergi ke next level yang kita panggil commodity. So commodity ni is where kita sama dengan orang lain. So apa kita boleh buat pun orang lain boleh buat. So bila commodity kita terpaksa main dengan pricing. Tapi kebanyakan orang dia akan go through this fasa commodity yang dia cuba untuk buat semua benda. Saya pun sampai satu tahap dulu kita cubalah. Johan, kau boleh buat kau trainer kan? Kau boleh buat sales tak? Oh okey, boleh. Kau boleh buat problem solving? Boleh. Kau boleh buat customer service? Boleh. Kau boleh buat okey, semua kita akan cakap boleh lah. Semua boleh lah. Semua boleh. And of course kita dapat that job, kita akan study, baca buku So dekat situ kita baru remember, baru understand, kita terus ajar. So dia tak land. Tapi bila kita dah banyak kali buat, kita akan nampak sebenarnya ada 1-2 topik yang kita rasa bila kita sampaikan dia land. Dalam kes saya cakap pasal leadership, cakap pasal even saya buat presentation skill pun it's not something yang I think kalau kita, it's not my top 3 punya ni walaupun kita buat, saya join Toastmasters lah apa semua, it's not my top 3 punya ni. So sekarang ni apa yang saya buat, Khaled Brain punya program, communication program, leadership punya program, leadership development, kita ada managers development punya program, kita ada 12 modul kat situ, and then kita ada team building. So ni 3 yang memang orang kata our bread and butter, 80% of our business daripada 3 modul ni je, 3 program ni sahaja. Okay, bila kita buat benda tu berulang, kita dah nampak insights. Kita dah tahu dah. Bila kita cakap macam ni, orang akan respon macam ni. Kalau kat company ni, confirm company akan ada masalah ni. Cuma degree kat mana. So based on how the participant react, kita nampak masalah company ni dekat mana. So based on kita punya perbualan masa tengah break, kita tahu macam mana kita boleh solve dia punya problem. And bila kita boleh solve dia punya problem, barulah kita ada value. Itulah sebenarnya invoice yang kita keluarkan tu sebenarnya nak solve problem in organisation. So jadi macam yang trainer-trainer yang baru and all that ni, mungkin dia tak boleh charge fee yang setinggi itulah kan. Tapi adakah dia bila dia masuk, yalah dia pun nak cari bisnes kan, sebab dia dah nampak peluang tadi kan. Jadi dia charge rendah lah, dan bila dia tak perform, semua orang akan bagi satu generalized statement. Alah, trainer ni semua sama je. Jual Elio kan, problem tak boleh solve pun. Dia pun bukannya ada pengalaman pun kan. Jadi dia sedikit sebanyak dia effect orang lain. Dia effect industri kan. Sampai kita tengok even HRD Corp pun ada cap. Ada cap 6,000 sekarang, 6,000. Jadi semua orang nak bayar banyak tu je lah. Trainer yang betul-betul ada pengalaman, dia nak main dekat dalam corporate punya scene pun dia terpaksa memilih kan. Dia pun tak nak buat semua. Dia sebab dia tak nak ikut yang itu. Dia nak pilih untuk pergi kat public pun dia kena lawan juga geng-geng yang memang dah hebat in public. Tapi itulah dia macam, aku rasa market dia jadi confused kan. Dan usahawan ke, kalau market usahawan tu usahawan lah kan, dia tak dapat result yang dia nak. Dia dah bayar banyak ni. Ataupun lagi satu problem is dia bayar RM30, tapi dia rasa dia akan dapat solve dia punya business punya problem kan. So itu satu. Dekat corporate pula, dia tak kisahlah, tak apa, kita tak payah ambil trainer yang bagus kan, kita pun nak bayar RM6,000 je, kita ambil yang tak apalah, baru pun okey, janji dia boleh deliver the subject. So aku rasa the end result yang one group ni, usahawan tak dapat apa-apa value. Dekat corporate pun kita tengok kita punya leaders ataupun kita punya managers and all that, dia pun tak ada betul-betul result yang I don't know, kita as a business owner can be proud of, or the corporate leader can be proud of kan. Jadi ke mana hala tuju kan.
dunia training ni kan. Aku tak tahulah kan. Next year macam mungkin malas lah nak buat training lah. Mana hala tujunya kan. Kau rasa macam mana? Adakah kau ada pendapat yang berbeza ataupun aku cakap mengarut lah kan. Ini semua aku punya assumption je kan. Okay, kalau ikutkan, so I'm a type of person yang macam aku banyak join event locally, internationally. So saya macam contohnya macam dalam persatuan aku join MAPS, National Association of Professional Speakers, dan kita banyak berdialog untuk mengetahui sedikit tentang apa yang berlaku dalam industri, apa cabaran dia, apa kegusaran dia, apa dia stumbling block. So ada banyak orang kata find out lah daripada sini, daripada kita punya conversation. Dan juga kita faham juga sebenarnya dia punya ekosistem ni ialah dalam organisasi pun diorang ada L&D punya team, and sama ada L&D punya team pun efektif atau tak efektif pun mungkin akan efek kepada training punya scenes altogether. Dan juga tapi yang interesting bila kita join event macam aku sendiri pergi ke Singapura, pergi ke Philippines, pergi ke India, kita cuba tengok apa yang berlaku dekat scene dekat negara-negara lain. Satu benda yang aku rasa macam bagus tentang Malaysia ni, kita punya training industry ni memang very vibrant. And banyak memberi peluang. Banyak peluang. Sebabnya kita ada HRDF. HRDF, okay, dekat Indonesia pun ada dia orang so-called, dia orang punya akta yang dia orang kena bayar levy apa semua ni, tapi penguatkuasaan tu tak ada. So bila akta ada, penguatkuasaan tak ada, orang tak bayar lah. Okay, macam kita kenakan cukai apa semua, tapi orang tak bayar cukai, tak ada apa-apa. So orang tak bayar. So itu berlaku dekat Indonesia. Ini masa aku pergi Indonesia beberapa tahun dulu lah. Sekarang tak pasti macam mana. Tapi dekat setengah-setengah negara memang tak ada benda ni. So bila tak ada, so dia punya kat Malaysia ni sebab kita ada HRDF, so company macam dipaksa untuk buat training. So mandatang HRDF ni dulu ialah bila kita zaman-zaman Tun Mahathir, kita bawa company-company daripada luar untuk invest. So bila company-company datang invest, lepas tu dia rasa tak profit, dia cabut macam tu kan. So dia mempergunakan orang kita. So time tu kerajaan punya direction pada ketika tu dia kata tak boleh. Kau nak buka company kat sini, kau kena invest 1% daripada duit gaji orang ni kena masuk dalam satu tabung dipanggil HRDF. Dan akta HRDF tu terpakai sampai sekarang dan makin dia expand. Tahun 2021 kita expand semua company. Dulu manufacturing dengan services, and lepas tu quarry. So sekarang ni semua company yang ada 10 orang ke atas wajib mencarum dekat HRDF. So kalau duit ni dah carum tak pakai, 2 tahun tak buat training, so duit ni burn. So maksudnya ada demand kat situ. So kita boleh kata dia artificial demand ke ataupun memang ni ke, tapi bila ada duit dekat situ, okay, good thing is, okay, sebagai trainer kita tak perlu risau because of ada demand. Tapi sebagai trainer juga kita ada satu ancaman yang mana orang-orang yang melihat dekat sini, duit ada ni. Okay, pergi sign up TTT 5 hari, lepas tu terus jadi trainer. Okay, lepas tu jadi trainer pun, kenapa kau jadi trainer? Because of, okay lah, dia mungkin ada dia punya statement apa semua, tapi dia punya niat asal because of nampak peluang kat situ. Jual Helio je kot, okay, dia punya terms kan, jual Helio aku boleh buat duit banyak kan. Okay, tapi trainer-trainer yang macam ni, of course lah, dia ada cabaran-cabaran tersendiri lah, nak dapat repeat business susah dan sebagainya. Tapi saya bersyukur sangat-sangat lah, pada tahun 2020 kita ada COVID kita ada COVID, dan 2021 market dah start masuk balik, 2022, 2023, okay, market dah jadi normalize balik So somewhat that orang yang bukan macam betul-betul nak berada dalam industri ni, kita tengok memang ada betul-betul yang memang genuine orang industry player, dan ada orang yang macam dia nampak peluang. Okay. Kebanyakan daripada mereka dah start slowly buat benda-benda lain sebab then dia realise that sebenarnya banyak lagi benda boleh buat dekat luar. Kita boleh jual base coat lah, jual kopok leko apa semua kat luar kan. Tak sepatutnya jadi trainer ni buat duit. Okay, so dekat tapi anyhow still basically kita punya training punya industri ni, I think HRDF banyak membantu dalam mengembangkan bisnes dekat Malaysia ni. Tapi HRDF juga mungkin juga
penyebab kenapa trainers kita ni susah nak go for quality trainers. Okay, I give you my argument. Disebabkan oleh ada capping ni. So bila ada capping ni, and company pula dah mencarum, bila dah mencarum, so management buat policy. Kalau nak pergi training, mesti wajib dapatkan claim daripada HREF. And some company dia kata mesti 100%. Dia tak nak top up, 1 sen pun tak nak top up. So bila dah jadi macam ni, orang-orang yang decide on the ni, yang not the C level yang boleh buat decision, orang yang proses training ni apa semua, dia akan keluarkan syarat. Kalau you nak training 6,000 je. So kalau lah you bagus sikit, you nak charge 6,500, sorry lah, kita cuma boleh 6,000 je. So kita pun terpaksa turun balik 6,000. So okay, so mungkin bagi kebanyakan orang 6,000 tu banyak. Tapi kalau kita individu, kalau 6,000 masuk poket, banyak tu. Kita buat training 10 hari dapat 60,000. 60,000 masuk poket memang banyak. Tapi for some macam kami run business. Kita ada overhead, ada kos-kos lain, apa semua kan. Lepas tu yalah, dengan fee tu lah, accounting fee lah, semua kita nak kena bayar, rental dengan staff lagi nak kena bayar. So 60,000 it's not that much. Kalau biasanya usahawan tahu lah 60,000 kalau sendiri memang banyak, tapi kalau kat company tak banyak. Okay, so disebabkan oleh kita ada capping ni, so kita ada pilihan lah. Macam mana kita nak buat duit lebih banyak? So the only way untuk buat duit lebih banyak adalah untuk buat more numbers of days. So bila kita dah sibuk buat more numbers of days, kita dah tak ada, kita tak di-incentivize untuk buat something yang outstanding. So, bila kita cakap pasal Bloom taxonomy tadi, create, kita tak di-incentivize untuk create something. Whereas kalau market dekat US, okay, dekat US is very mature market, even Singapore is very mature market. Dia orang being incentivized because of dia memang pure supply and demand daripada market. Kalau kau bagus, aku bayar kau 20,000 sejam, US dollar. So maksudnya bayangkan 1 jam punya speech 80,000. And still sama jual air liu, tapi kenapa dia boleh dibayar 80,000? Not because of dia punya time, tapi because of dia punya insights yang dia bagi. So macam nak dapat insights ni, so orang dekat US, dia orang akan spend majority of their time, 80% of their time untuk buat research, untuk buat publication, tulis artikel, publish buku, interview all the C-suite, interview usahawan-usahawan, interview country leaders, travel all over the world untuk dapatkan insight. And daripada insights ni, dia orang buat satu framework. Daripada framework, dia orang IP kan, dia orang jenamakan. And because of the process, dia buat macam-macam ni, that's why he deserve to be charged 80,000 ringgit. And some of them charge 125,000, 120,000. Sama Zinek contohnya. Sama Zinek 120,000. Brinley Brown 160,000 sejam. US dollar maksudnya 1 jam setengah juta ringgit. Okay, kenapa? Because of 80% of your time is untuk research, publication, buat content, buat macam-macam ni. And that 20% tu yang contribute to dia punya ni. Mungkin dia buat 10 speech, 20 speech setahun. But that's enough untuk dia sustain dia punya company. Tapi kat Malaysia ni, nak buat buku, kita tak ada masa lah. Kita dah 20 hari training bulan ni. So masa bila kita nak menulis? Masa bila kita nak research? Masa bila kita nak interview orang? Sebab 20 hari training. Untuk dapatkan 1 hari training tu, kita nak kena buat meeting lah, presentation lah, buat proposal lah. So kita dah busy. Okay, so one thing that I really wish that will happen in Malaysia ni adalah kita ada lebih ramai thought leaders. Thought leaders, that's where kenapa saya buat program Rockstar ni adalah macam mana kita boleh lahirkan lebih banyak thought leaders. So bila kita ada thought leaders ni lah yang sebenarnya yang akan create framework baru, create orang kata research framework yang based on research, yang very very penuh dengan substance. Bila dia bercakap, orang nampak macam 5 level of Rockstar Bila orang tengok sekali, kita dah nampak dah, okay, kita dah boleh chart dah perjalanan kita. So kita boleh save hundreds of thousands of mistakes untuk kita lalui. Ataupun kebanyakan orang jadi trainer dah 10 tahun, 20 tahun masih lagi kat level commodity. Kenapa kat level commodity? Because of dia tak ada insights macam mana nak pergi ke atas. So bila kita create model apa semua ni, framework macam ni, sebenarnya dia boleh macam bagi return of investment. Sebab tu kita panggil training, kita panggil investment kan. Dia boleh bagi return of investment maybe 10x, 20x, 100x. Okay, that is the value of training bila kita dapat simplify things. Panjang lebar Johan okay, mungkin dia masuk sana sikit kan. So yalah,
kita accept, kita terima hakikat yang semua orang ada peluang kan untuk jadi trainer because of the macam kat Malaysia ni vibrant all that. So baguslah. Bagus. So ada peluang untuk trainer-trainer baru juga untuk expose themselves, maybe build their level lah, menjadi competent, seterusnya rockstar and all that kan. And when you say the word thought leader tu, macam mana kita nak describe a thought leader? Maybe in layman terms, macam mana kita nak cakap who is a thought leader? Okay, bila cakap thought leader ni, bila kita sebut tentang satu subjek, orang tu ada reputation, ada credibility on that subject. Okay. Contoh bila cakap, kalau dekat US banyak thought leaders bila cakap pasal leadership, John Maxwell contohnya lah. Bila kita cakap pasal marketing, mungkin siapa yang buat 4P tu? Okay. Kotler. Philip Kotler. Maybe Brian Tracy. In terms of marketing kan. So these are thought leaders. Thought leaders adalah orang yang financial, mungkin Robert Kiyosaki. Mungkin Robert Kiyosaki. Alright. So ciri-ciri dia dah ada authority lah. Ada authority. Dia ada authority. Tapi ciri-ciri thought leaders ni adalah orang yang boleh challenge the norms. So biasanya orang fikir macam ni, tapi bila thought leaders datang, dia akan cakap, no, it should not be like this, it should be like this. So that is when it becomes a thought leader. Dan that means dia ada stand lah. Dia ada stand. That means kalau dia tak agree dengan satu benda tu, dia ada stand. Kenapa dia tak agree? Dia tak, Kenapa dia berfikiran sedikit berbeza? Yes, because of dia ada substance, dia boleh bercakap dengan conviction lah. Bila orang hentam ke, orang tak setuju ke, dia boleh bagi dia punya argument, dia punya justification, and kenapa dia fikir macam tu, dia boleh bagi dia punya hujah-hujah dia. So that is a thought leader. But one thing, before we become thought leader, kita kena jadi domain expertise. So sebelum kita jadi so-called leadership guru ke apa ke, which biasanya leadership guru ni dia ada dia punya so-called leadership framework lah. Contoh macam Robin Sharma, dia cakap pasal leaders who have no title, even though that is not dia punya originally comes from him, tapi dia position dia dekat situ. Why? Because of dia thought leader. So bila orang akan baca buku dia, orang akan admire dia, orang akan cakap aku selalu follow dia. Okay, because of dia thought leader. Tapi sebelum kita boleh jadi thought leader, kita kena jadi domain expertise dulu. Contoh, kalau kita nak jadi thought leaders in marketing, kita kena tahu everything about marketing. Dia punya etymology, dia punya perjalanan dia, apa yang berlaku abad kedua, abad ketiga. Taklah abad kedua. Macam leadership sebenarnya. So kita kena tahulah, at least. Kita kena tahu. Dalam industri sama ada kita buat research ataupun kita practice. Betul kan? So bila cakap pasal industri tu lah. Leadership, one of the biggest question yang orang tanya pasal in leadership punya question adalah, are leaders born or made? So mana datang soalan ni? It's because of somewhere in 1950s ada this theory panggil the great man theory. Dia kata leaders are born. And somewhere in 1970s ada orang yang challenge, no, leadership is not born. See, which one of it is Warren Bennis lah. So that's why Warren Bennis is one of the top leaders in leadership. Dia challenge leadership can be learned. Okay, that's bila dia ada credibility kat situ. Dia kata leadership can be learned. Selama ni kita dengar leadership is born. Biasanya kita tengok macam Melaka kan, Parameswara. So anak-anak dia ni yang akan jadi ini. So orang yang dekat kasta bawah ni memang confirm tak akan jadi leader. But that was those days. Mungkin sistem pada ketika tu macam tu. So bila kita tengok dia punya perjalanan dekat sini, so kita nampaklah dia punya history. Bila cakap pasal what is transformational leadership, transactional leadership, situational leadership. So kita kena tahu benda ni. So kalau kita kata kita thought leaders in leadership, tiba-tiba orang tanya, what is situational leadership? Kita tak tahu. Sorry, I tak buat benda ni. I based on I punya experience. Dia tak boleh lah. So that's why bila kadang-kadang orang yang 30 tahun, 40 tahun experience in the corporate world, tiba-tiba nak cakap dia leadership because of dia pernah jadi CEO 18 company. But somehow dia tak tahu the lingo, apa yang orang cakap dalam industri. Dia tak boleh nak jadi thought leader. Dia kena basically kita nak kena ambil tahu semua benda ni dulu. So that means kita kalau nak jadi thought leader, kita pun kena ada that domain expertise lah. Tak semesti kita ada pengalaman, tapi juga kita maybe kena buat research, go deeper into that particular subject lah, sebelum kita boleh jadi thought leader and all that. Dan kita tengok juga kalau dekat luar negara lah, US, Europe, ramai thought leader ni akan ada publication. Dia orang akan tulis buku and all that. Tapi that
itu membuatkan aku nak tanya soalan. Tapi kat Malaysia ni aku rasa kita tak banyak baca buku. Aku rasa tak tahulah, mungkin audience tak setuju dengan aku. Aku rasa orang Melayu kita especially tak suka baca buku, atau tak banyak baca buku kan. Sebab aku selalu tengok macam bila aku dengar kadang-kadang orang ajak pergi seminar ni kan, bila dia cakap something tu, aku boleh tangkap macam ni bukan dalam buku dia ni ke? Dia cakap ni bukan dalam buku dia ni ke? Lepas tu aku tengok macam bila aku tanya orang, orang tak baca buku tu. Buku-buku yang aku refer kan. So jadi macam mana kita as a thought leader, nak jadi thought leader, nak baca buku? Siapa nak baca sebenarnya? Kan? Aku tak tahu. Semalam pun aku tengok podcast Keluar Sekejap lah. Dia cakap untuk kita nak expand idea lah. So contoh kalau kita nak jadi thought leader, kita nak expand kita punya idea, kita nak nak kukuhkan lagi kita punya idea, kita kena banyak membaca, kita kena banyak menulis. Tapi lepas tu dia tanya kan, tapi orang kita tak suka membaca kan. Jadi aku rasa macam ada dilema lah sikit kat situ kan. Adakah, aku tak tahu pendapat kau macam mana? Adakah dengan lebih banyak membaca kita mungkin tak perlu pergi banyak sangat seminar? Tak tahu. Okay, dia macam ni lah Muhammad Ali pernah cakap bila dia champion dia champion peninju dia champion peninju bukan sebab dia punya bakat, sebab dia practice. And dia kata every day dia hated that practice session tu. Dia memang dia benci, dia memang tak suka, tapi dia buat juga sebab dia nak jadi champion. Okay, so recently saya baca buku Hidden Potential by Adam Grant. Adam Grant. This book is very very good book because of Adam Grant is a thought leader. Okay. And so kita kena dengar sikit. Korang boleh cari buku ni? Boleh cari Hidden Potential. Very very good book. Dia cakap pasal how do we actually unleash kita punya potential which is about learning. Macam mana kita boleh learn dengan lebih baik. One of the first chapter dia cakap pasal kita kena comfortable being uncomfortable. Okay, dia punya one of the thing yang aku rasa macam to me memang really menghentak lah. Kena selesa dengan keadaan tak selesa. Okay. So kita selalu cakap kan, you have to go out of your comfort zone. It's a very teori yang very klise, macam klise lah kan. So bila aku baca buku-buku yang contoh macam Morgan Housel dia tulis Psychology of Money kan. Dia cakap benda-benda yang klise tau, tapi bila kita tengok dia punya konteks, dia menyebabkan kita faham this is the right thing to do. So Adam Grant buku ni memang satu benda yang sebenarnya comfortably uncomfortable is nothing like macam wow. Tapi dia punya contoh-contoh kat dalam tu menyebabkan kita ada satu perspektif yang baru. Dia cakap mana datangnya kita punya education system, sistem persekolahan kita Education system kita semua orang pun tahu dia daripada industrial age. Industrial age basically kilang. Kilang dia ada production line, dia masuk input, output, benda yang sama keluar. So sekolah kita pun sama. Kita input, orang masuk tadika darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6, lepas tu masuk sampai tingkatan 5, dapat SPM. Output sama, macam production line. So somewhere in 1970s ada kajian yang mengatakan manusia ni lain. Ada orang yang belajar melalui visual, ada orang yang auditory, verbal, kinesthetic dan sebagainya. So dekat situ macam memberi cikgu-cikgu ni kelegaan sikit. Sebab patutlah L macam tak boleh pergi je. Dia orang visual rupanya. Visual kan. Okay, so dia kita tak boleh kalau duduk situ je cikgu cakap je dia cakap kan. ngantuk. So maybe kita kena treat L lain sikit. So kita bagi benda-benda visual sikit, ataupun kalau dia kena statik kita bagi dia bergerak sikit. So cikgu rasa happy, anak murid pun rasa happy sebab finally orang faham. Cara kita tu berbeza, cara kita belajar tu berbeza. Okay, this is the interesting part. Dia kata semua ni bagus except it's a myth. Okay. Benda ni mitos dia cakap. Bukan betul mitos. Okay, so I was dia challenge macam, so sekarang ni dia challenge benda tu. Dia challenge benda tu. So I was a bit curious kenapa dia kata benda ni mitos, because of aku pun selalu cakap kita macam green brain, red brain, apa kita punya colored brain model So kalau green brain kita kena belajar cara green brain. Kalau kita red brain kita fokus on kita punya strength, kita jangan fikir pasal weaknesses sangat. Okay, but dia punya argument dekat situ, dia kata kalaulah kita visual, kita sibuk nak visual sahaja, kita selesa. Okay. Kita selesa So dia punya contoh kat situ Steve
Steve Martin. Steve Martin saya pun tak tahu siapa, tapi bila saya Google balik dia memang komedian US punya komedian. Dia kata Steve Martin ni ada satu goal untuk jadi komedian dekat US dulu. So bila dia nak jadi komedian, so dia pun pergi study macam mana nak jadi komedian. So dia pergi tengok orang komedian yang ke atas stage, dia pergi melihat, mendengar dan dia buat. Okay, basically visual, auditory, kinesthetic dah cover semua dah. So dia lihat, dia buat, and then dia cuba untuk buat persembahan dia lah, komedi. Tapi macam okey lah. Tapi jadilah macam trainer level 1, level 2 dia buat tapi tak berapa jadi. Dia tengok orang lain lah, dia tengok orang lain apa semua. So sampai satu point dia kata, okay, in order for me to really ni, dia kata he needs to write. And writing is the thing yang dia tak suka. Okay. Tapi dia buat juga sebab dia nak jadi top comedian. And dia mula menulis. Bila dia dah tulis, dia nampak delivery dia sangat lain. Lepas tu dia tulis lagi, and sampai dia jadi top comedian. So lesson dekat sini is, kalau kita faham konteks bukan kita nak menidakkan teori yang mengatakan kita ada visual learner apa semua ni. Betul. Tapi sebenarnya benda yang betul-betul yang membuatkan kita outstanding, because kalau semua orang visual, belajar visual, kita akan jadi mediocre sebab semua orang buat macam tu. Tapi kalau kita buat benda yang kita suka dan kita buat benda yang kita tak suka, kita akan jadi kata outstanding lah. Kita boleh jadi extraordinary. So in my case, bila saya baca buku ni, saya selalu bercakap kat especially orang-orang yang keliling saya yang saya paksa baca buku. Cakap, jangan baca buku sebab baca buku. Bila kita baca buku, kita kena reflect. Bila masa saya baca buku tu, saya reflect balik. Ada tak apa benda yang aku tak suka buat selama ni yang aku buat? Atau ada tak benda yang aku tak suka buat yang aku tak buat lagi? So benda yang basically benda yang aku tak suka buat adalah surprise menulis. Okay. Masa SPM, bukan SPM, masa UPSR dulu, aku dapat 4A, dulu ada 4A, aku dapat 2A 2B. B English dengan bahasa Melayu penulisan. Dan aku ingat lagi Cikgu Eng Ting Tiong. Alamak, dia cakap dekat online mana ya. Cikgu Eng cakap, your mother will be disappointed at you. Macam kita fail dalam dunia pula. Tapi that was darjah 6 tau. So sekarang ni I publish books. I publish 2 books and coming akan publish lagi. And I write blogs. Aku tulis dekat aku punya social media apa semua, and orang start baca aku punya ni. And kenapa aku buat benda-benda ni is because of masa dekat university dulu, aku rasa macam aku tak berapa, okay lah, kita belajar engineering, kita pun tak minat engineering, belajar engineering, so macam struggle sikit. So CGPA dalam 2.73 lah final CGPA. Kalau orang semua ada 3 pointer, aku pula CGPA 2.7, siapa nak ambil aku bekerja? Dah lah tak pandai English. Okay, kat situ aku start baca buku bahasa Inggeris. Kat situ aku start baca buku Robert Kiyosaki. Paksa diri baca Robert Kiyosaki, baca T-Harv Eker 2005, 2006, start baca. And sampai sekarang sebenarnya kalau nak kata ada few kawan yang tanya, Johan, kau baca banyak-banyak buku ni, kau ada speed reading teknik ke? Aku tak ada speed reading teknik, memang tak ada. Tapi memang paksa diri, malam-malam memang kita lebih selesa kita scroll. And most of the time aku scroll lah. Aku lebih banyak scroll daripada baca buku. Tapi aku make a point, aku kena baca buku sebab aku nak jadi top trainer, nak jadi top leaders. So kena baca, kena paksa buat benda yang kita tak suka buat. Kalau orang lain tak nak baca, itu dia punya masalah, tapi kita kena membaca. Tapi aku punya harapan is aku nak jadi macam, kalau aku baca, aku share, orang kata, buku ni macam tadi kena beli buku ni. So dia macam trigger orang untuk nak baca. Okay, that is my contribution at least lah untuk membudayakan membaca ni. Sebab tu aku suka buat book review ni, baca sikit. Okay, dalam buku ni aku belajar ni, dalam buku ni aku belajar ni, supaya orang pun start membaca. Because of benda membaca ni benda yang kita tak suka buat. Betul. Tapi aku setuju yang tu. Kita selalu cakap kita fokus kepada benda yang kita bagus, kita ada kekuatan. Tapi sekarang ni itu juga satu perspektif baru yang kita juga kena tengok area yang paling kita tak suka. Mungkin itu juga benda yang akan membantu take us to another level lah. Jangan kalau boleh tambah sikit Okay, there is no substitute to reading. Sebab kita kata zaman-zaman sekarang kita boleh dengar podcast, kita boleh buka YouTube, kita boleh dengar audiobook. Okay, but I read recently, not so recent lah. Ada satu orang buat argument Dia kata bila kita membaca, it's an active punya
activity. Kalau kita dengar podcast apa semua ni, it's not 100% aktif. Okay. Bolehlah kita duduk situ, kita ambil nota. Tapi siapa yang dekat sini dengar podcast ambil nota? Rasanya tak ada kot. Okay, tapi bila kita cakap pasal podcast ataupun audiobook ataupun YouTube punya video ataupun TV apa semua ni, dia bukan 100% aktif punya learning. Kenapa? Sebab kita boleh buat benda tu sambil kita buat benda lain. Contoh, kita boleh driving sambil kita dengar. Kita boleh iron baju, kita boleh masak sambil kita dengar podcast, sambil kita dengar video apa semua ni. Tapi baca buku. Baca buku. Tak boleh, memang kena duduk baca bro. It's 100% fokus. So that is the distinguishing factor. Sebab kita kena 100%. Tak ada orang setakat ni yang aku nampak masa bawa kereta, baca buku, chapter 1 cakap pasal apa. Tak ada. Because it requires 100% fokus. Okay. Sebab tu lah aku rasa Iqra Allah pun suruh kita membaca. Dia bagi kitab. Kenapa dia tak bagi kita video YouTube of dia punya ni? Tak macam tu, because of membaca ni there's no substitute to reading. And kalau kita tengok dalam Quran pun dia cakap tulis baca kan, bukannya membaca saja kan, dia penulisan juga. Maksudnya kalau setakat baca, okey, kita boleh aku rasa kalau macam kita nak explain balik kat orang, kalau kita tulis tu dia sebenarnya bagi kita clarity. Betul. Kan? Sebelum kita boleh explain kat orang, kita ada clarity tu baru kita boleh explain. So the more we read and the more we write, baru kita ada that thought leadership ataupun that clarity lah in terms of kita punya substance tadi kan. Exactly. Oh, menarik. So, Joan Didion cakap, I don't know what I think until I write it down. So, kita tak tahu pun apa sebenarnya dalam kepala otak kita ni sampailah kita tulis. Bila kita tulis, baru kita ada clarity. Itu satu something yang sangat best lah, dekat ujung-ujung pula kan baru dapat kan. So kalau kita ujung ingat baru start. Tapi mungkin kita since kau pun aku tak adalah cakap aku sangat-sangat aktif baca buku sekarang ni, sebab dah banyak choice kan, dengar podcast apa semua, so ada sikit kurang lah baca buku. Tapi dulu memang aku suka. Aku pun start baca buku lambat lah. Aku tak tahu, mungkin daripada sini ni dengar bila Johan cerita pasal buku and all that kan, aku rasa mungkin kita boleh buat lagi satu podcast tentang buku lah. Podcast tentang buku explain pasal buku ke something. Tak tahu, itu maybe in the future lah. So kita dah cerita dari awal tadi tentang industri training. Mungkin pendapat Johan sedikit baik lah kan, dia tak adalah cakap kan ramai trainer fake kat luar kan. Mungkin aku sedikit kasar kan untuk bagi satu statement nak ulas topik tu ke? Okey, dia panjang lagi tu kalau tapi itu mungkin kita mungkin biar audience jugalah bagi kita some respon kan. Kalau dia nak kita continue lagi on that subject, kita boleh explore lagi. So okay, maybe harapan lah, satu harapan. Kau pun dah dalam industri dah 10 tahun. Aku pun dah mula berjinak-jinak semula dalam training, tapi aku dah macam buat decision yang aku tak nak buat banyak benda. Aku nak just macam fokus a few areas lah, which is also what you're doing now kan, focusing a few areas. Maybe in closing, harapan kan, ni by the time kita publish is now 2024 kan. Your thoughts, maybe what you hope to see in the training circuit lah at least kan. Okay, aku punya harapan harapan aku adalah kita tak nak trainers tau. Kita nak thought leaders berada dalam industri, supaya thought leaders ni dapat bagi perspektif, supaya orang datang dengar dia cakap. Okay, a good speaker is when dia ada dua jenis speaker Satu kita bagi crowd puller. So crowd puller ni kita letak di atas stage, orang datang. Tapi dia leave, nothing change. Okay. Tapi a good professional speaker is bila dia duduk kat atas ni, sometimes orang kenal dia, orang tak kenal dia. Tapi when people leave, bila orang tinggalkan venue tu, dia punya world view berubah, dia punya perspektif terhadap macam mana dia melihat dunia ni berubah. Okay, that is where kita ada thought leaders. And untuk Malaysia jadi sebuah negara yang baik, yang maju, yang dihormati, yang disegani,
pada pendapat aku lah, kalau kita ada lebih ramai thought leaders ni, dia akan mempercepatkan proses Malaysia menjadi satu negara yang orang kata yang kompeten, yang tiara, yang boleh maju lah, yang boleh berdaya saing. So kita ada banyak kerja nak kena buat sebagai seorang trainer. Satu, memang kita nak kena, kalau boleh semua trainer kat Malaysia ni dia tak ada lagi trainer, kita maybe 90% is thought leaders, 10% adalah orang yang baru nak masuk dalam industri. Kalau that is ideal lah, which I don't know whether it will happen or not, because of it's always dia akan response to market supply and demand. Tapi kalaulah kita boleh ada lebih ramai thought leaders, dan training ni dipandang sebagai satu industri yang sebenarnya orang attend training, lepas habis training dia change. Dia ada contoh macam salah seorang saya punya peserta dia kata dia attend 12 modul dia kata maybe company spend about belah-belah ribu untuk dia attend that training, tapi dia kata within modul ke-7 ke-8 tu dia kata dia punya ROI dah lebih daripada 100,000. Okay, saya pun terkejut juga. Macam mana dia boleh, saya tak tahu macam mana dia quantify but these are the things yang sebagai trainer kita rasa berpuas hati kerana kita buat that contribution. And dia saya dah cakap dengan management, jangan hantar pergi training-training lain, hantar semua orang pergi Johan punya MDP. Wah, itu it's a very big thing for me to swallow. But kalaulah kita ada that ni, kita tahu we are making impact on other people's life. So that kalau trainers boleh buat impact dekat organisation, and imagine ramai leaders yang dilahirkan sebab yalah, mungkin kita ada pakar itu pakar IT, pakar ekonomi, apa semua ni yang lahir daripada thought leaders yang ada ni, Malaysia boleh jadi satu negara yang lebih maju. So itu harapan Johan lah, supaya lebih ramai thought leaders. Sambil apa Johan cakap tadi, you mention about the MDP punya program kan. So MDP tu adakah dia satu program yang berpanjangan? Oh, Managers Development Program. Ya. Dia sorry, kita pula main bagi akronim je kan. Manager Development Program. So it's a 12 months punya program. Ada 12 modul you say. 12 modul. So once a month punya modul. Once a month. Okay, so itu lagi satu lah. Kita nak closing kan, tapi dah rasa macam nak sambung balik kan. Itu lagi satu challenge ataupun cabaran yang aku nampak ramai usahawan lah. Contoh aku ramai train usahawan and founders apa semua kan. Dia nak shortcut. Dia datang training 2 hari, dia nak solve all the problem kan. Tapi kita kena bagi dia faham juga yang problem ni kita tak boleh solve in 2 days. Kau datang training 3 hari, kau nak solve problem yang kau hadapi for the last 3-4 years, you know, or even longer. Dia tak berlaku macam tu kan. So dia sebenarnya memang kena ada proses, dan dia perlu juga a guided process. Sebab kalau kau datang 2 hari, lepas tu kau nak cuba buat sendiri, kau pun tak tahu kat mana nak start. Dan kalau kau buat sendiri, then you realise banyak benda yang sebenarnya kau kena continuously bagi support to your team members and all that kan. So itu mungkin satu lagi perspektif kita kena tanamkan kepada mungkin participant, baik usahawan, baik corporate, that 2 hari punya training will not solve it lah. Will not change the world lah. Will not change the world lah. will probably not even spark that feeling of I need to do something about it kan. Mungkin dia perlukan sesi ke-8 jangan cakap kan, baru orang tu realise, oh okay, actually I need to do it this way instead of this way. Sebab aku tak rasa macam manusia ni dia mungkin boleh terbuka hati, ada perspektif baru, tapi untuk dia nak buat satu-satu perubahan tu dia perlukan sedikit masa lah. Aku rasa macam kita nak jadi, contohlah macam sekarang tengok, kalau Johan perform kat luar memang dia macam rockstar lah, especially kalau dia ambil gitar kan. Sebab dia memang macam tu. Tapi it took you a number of years, right? It took time, right? It took time. So dalam industri training pun Johan dah 10 tahun. So beza orang yang baru start dengan orang yang dah lama kan. Sama juga orang datang training kan. Dia datang training 2 hari, dia expect nak jadi macam orang tu, dia buat business training, ataupun dia datang dia rasa dia boleh solve dia punya problem in 2 days. So I think ini juga perspektif yang kita
kena perhalusi lah kena dia ada dua jenis training lah bila cakap pasal training ni. Yang pertama sekali training yang bagi saya dia transactional training ataupun kita panggil contohnya macam training menjahit. So kita belajar menjahit, lepas ni kita memang confirm boleh menjahit. Kita belajar Excel macam nak guna makro lah apa. Kita keluar kita dah boleh pakai. Okay, satu lagi apa yang saya panggil transformational training. So transformational training ni bila dia habis je program, nothing change. Contohnya macam leadership tak pernah ada satu program yang lepas habis 2 hari punya program tiba-tiba dia jadi leader yang hebat. Dia kata bos dah berubah lah, hari ni dah jadi macam very powerful leader lah. Dia tak boleh macam tu. So, sama sini bagi a very good analogy lah. Dia kata macam kita pergi gym. So kita pergi gym, kita angkat berat, hari ni habis 2 jam kita buat, esok tak ada kita apa-apa. tengok what happen? Nothing. Kita pergi sekali lagi, angkat lagi, tengok nothing. So tapi kalau kita consistently buat 2 tahun, 3 tahun, kita akan nampak wah, ketul-ketul tu dah nampak. Lepas tu orang tanya what's your secret macam mana you boleh ketul-ketul aku nak buat jugalah. Kau pergi gym. Itu esok dia pergi gym. Tak jadi apa. Okay. Certain trainings build certain muscle. So kalau kita attend, that's why bagi saya learning should be a continuous punya journey. Leadership is a process. Kita pergi, satu perspektif berubah, kita dapat new world view. So bila kita accumulate selepas 2 tahun, 3 tahun, kita akan nampak kita memang totally change. Tiba-tiba orang cakap, kau dah berubah Aku tak perasan pun. Kita akan rasa kita still sama dengan 10 tahun lepas. Tapi orang yang akan cakap dengan kita, kau dah berubah lah, cara kau cakap lain, cara kau manage dah lain, cara kau lead dah lain, cara kau berfikir dah lain, kau punya strategic thinking dah lain. So strategi mustahil kita boleh buat dalam masa, kita boleh belajar tentang strategi dalam 1-2 hari. It took proses untuk kita sharpen kita punya, orang kata, strategic thinking, business acumen dan sebagainya. So it's actually a process lah. It's actually a process. Wow, aku rasa seronok borak-borak dengan kau. Aku rasa macam kalau borak dengan Johan ni, dia boleh lama kan. Tapi of course kita tak nak lah podcast ni jadi terlalu lama. Nanti audience kita tak tengok kan. Dia tengok lama sejam kan. Dia terus tak nak tengok. So aku rasa in closing lah. In closing, mungkin kalau ada satu pesanan mungkin kepada aspiring trainers out there kan, ada pesanan kan. Tadi kita banyak cakap pasal apa participant from the context of learners kan, orang nak belajar. Mungkin ada pesanan in closing kepada rakan-rakan trainers ataupun aspiring trainers kat luar sana. Okey, yang pertama sekali kalau nak jadi apa mungkin nak ajak masuk kita punya Rockstar punya academy kan. Aku dah join and hopefully mungkin sesi lain kita boleh cerita sikit lah pasal perkembangan mungkin the Rockstar Academy apa semua kan. Aku pun dah start gunakan sikit kan, tapi itu kita buat sesi lain lah. Spesifik kepada panjang lagi kan, lagi 2 jam kita pergi situ lah. Maybe in closing some words for our aspiring trainers out there. Okay, untuk siapa yang nak jadi trainers, don't expect miracles dalam masa 6 bulan 1 tahun kita boleh buat big money. Sebab you will be frustrated, kita akan kecewa, kita akan go out from the industry within 1 or 2 years. Tapi kalau kita ada something yang kita nak ubah, contohnya kita nampak macam marketing kat Malaysia ni macam tak berapa menarik lah, kita nak ubah benda tu. Atau kita rasa macam customer service kat Malaysia teruk lah, kita nak ubah benda tu. So kalau benda tu datang daripada perjuangan, dia akan jadi berpanjangan. Tapi dia kena ada proses-proses yang kita perlu lalui. And kalau kita boleh bersabar dengan proses ni, kita boleh persistent, kita boleh resilience, InsyaAllah tahun ke-4, tahun ke-5 kalau ada proper guidance, tahun ke-4, tahun ke-3, tahun ke-4 ke tahun ke-5 kita dah boleh start nampak, kita dah boleh fly lah. So the first 2-3 years is where the learning punya period, don't expect kita boleh buat quick money. You can, but it won't be sustainable. Okay. So kena sabar sikit lah Sabar sikit. So aku suka statement tu. Jangan jadikan training ni sebagai just source of income lah, platform untuk cari duit, tapi jadikan ianya sebagai satu perjuangan supaya dia last longer lah. Last longer.
So, most important is sustainable. Speaking business. Sustainable. Okay. So insyaAllah so kita akan letak Johan punya social media link kat bawah video ni nanti supaya siapa-siapa boleh connect dengan Johan, baca his reading dekat social media apa semua. Nak dapat buku dia kan. So connect lah dengan Johan, seorang karakter dalam business dunia training ni yang saya boleh kata agak unik jugalah, agak unik. So nanti kita dengarkan lagi siri-siri seterusnya, dia cerita tentang The Rockstar Academy pula. So thank you very much to the audience and masih memberi sokongan kepada kami. Thank you Johan kerana meluangkan masa untuk bersama aku hari ni kan, sembang pasal training sikit. So kita jumpa lagi di podcast seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.